itu melihat mula kepada kenyataan Perdana Menteri yang menyatakan secara jelas bahawa beliau mau mengecilkan saiz kabinet. Jadi sudah tentu berdasarkan kepada kenyataan itu, maka beliau pasti akan melaksanakan apa yang beliau sebutkan itu. Cuma isu utama di sini ialah bagi saya perlantikan seseorang menteri kabinet. Itulah yang mungkin menjadi antara pokok perbincangan sehingga menyebabkan berlaku kelewatan dalam menamakan anggota kabinet. Kerana kita tahu apabila banyak parti yang perlu diambil kira dalam meletakkan seseorang anggota kabinet itu, maka pasti dia akan mendapat cadangan-cadangan dan cadangan balas. Dan inilah perkara yang sebenarnya sukar. Bagi saya, saiz kabinet seperti mana yang kita bincangkan ini memang kita perlu bergerak kepada saiz yang lebih kecil. Kerana negara maju seperti Amerika, seperti negara-negara Eropah, semuanya mempunyai saiz kabinet yang kecil berbanding dengan jumlah populasi yang sangat besar. Kerana kita pula mempunyai saiz kabinet yang sangat besar berbanding dengan populasi kita. Jadi sudah tentulah bertitik tolak daripada itulah, maka mungkin Perdana Menteri merasakan kita perlu terutama apabila beliau sering menjarahkan mengenai usaha-usaha kerajaan ke arah penjimatan. Dan beliau juga menyebut ke arah pemotongan gaji menteri kabinet nanti. Jadi bagi saya ini satu usaha yang sangat murni yang perlu diberikan sokongan sepenuhnya. Walau bagaimanapun bagi saya saiz kecil itu sangat penting, tetapi yang lebih utama ialah anggota-anggota yang akan menerajui sesuatu kementerian. Ya, walaupun saiz kecil, tetapi apabila diletakkan seseorang individu ataupun ahli parlimen menerajui kementerian, tetapi jika sekiranya beliau tidak mampu untuk melaksanakan tugas, maka tidak akan juga memberikan kesan walaupun hasrat dan juga idea yang ingin disarankan itu ialah memastikan bahawa saiz itu penting. Tetapi ia juga bergantung kait dengan sesiapa yang akan menerajui sesuatu. Itu juga sangat penting jika kita berbicara mengenai saiz. Jadi saiz semata-mata tidaklah begitu boleh menjadi satu perkara yang baik, tetapi ianya akan menjadi lebih berkesan jika sekiranya yang menerajui sesuatu kementerian, mungkin kementerian itu akan digabungkan kerana mungkin akan mengecilkan limit, tetapi jika seorang itu mampu, seorang itu berintegriti, berkekuatan, berketerampilan, maka sudah tentu ia akan meningkatkan lagi keberkesanan sesuatu kabinet yang akan dibentuk nanti, walaupun saiz itu agak drastis dari segi kurangnya. Kerana sebelum ini antara saiz yang cukup besar juga ialah kerana kita mempunyai timbalan menteri lebih daripada satu. Kita juga melantik individu menjadi duta taraf dengan jawatan menteri. Jadi itu semua yang menyebabkan peningkatan dalam saiz kabinet kita. Tetapi mungkin apabila hasrat Perdana Menteri untuk mengecilkan saiz itu dengan menggabungkan beberapa kementerian dan juga tidak melantik jawatan-jawatan yang mungkin tidak sepatutnya dilantik, maka secara langsungnya saiz itu akan kecil. Tetapi seperti yang saya sebutkan, saiz juga sebenarnya walaupun penting, tidaklah begitu penting berbanding dengan kewibawaan seorang ahli parlimen akan menerajui satu kementerian itu.